Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita hadir ke rumah Allah walaupun suasana PKP yang banyak, tuan-tuan, menguji kita, kesabaran kita, ketaatan kita kepada perintah Allah, ketaatan kita kepada ulil amri, menguji kesabaran kita dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memelihara kita walaupun banyak sahabat kita telah diuji oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah selamatkan anak isteri kita, Allah selamatkan negara kita yang kita cintai, dan Allah selamatkan semua umat Islam di mana sahaja mereka berada daripada malapetaka COVID-19 ini dan juga musuh-musuh laknatullah alaihim ajma'in dari golongan Yahudi, Nasara, kufar yang bermaharaja lela menyerang mereka seperti mana yang telah berlaku di Palestin. Kita doakan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan mereka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kuliah tafsir kita daripada surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19. Insya-Allah kita sama-sama akan membacakan suratul Ma'arij ini ayat yang ke-19 sehingga akhir surah, insya-Allah, ya, ayat yang ke-35. Sama-sama kita akan bacakan, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan berkat dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, insya-Allah. Tuan-tuan boleh buka Al-Quranul Karim suratul Ma'arij. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Illa al-musallina alladhina hum ala salatihim daimun. والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل
محروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah kita telah sama-sama dapat membacakan ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-35. InsyaAllah pada kuliah pada bulan akan datang kita akan habiskan ayat daripada ayat 36 sehinggalah ayat ke-44 insyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah menerima bacaan kita dan dikurniakan pahala dan juga rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bagi kita tengok terjemahan ayat yang ke-19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah bersifat penakut, keluh kesah, banyak mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia pun berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi apabila
dia mendapat keberuntungan, yakni mendapat kebaikan ataupun dikurniakan kesenangan, maka ia menjadi kikir dan kedekut. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang tekun melakukan solat, yang rajin menjaga kesempurnaan solat mereka. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan juga orang-orang yang menyisihkan sebahagian dari harta kekayaannya untuk dikeluarkan zakat dengan hak-hak yang tertentu. Lisaili wal mahrum, yang diberikan untuk fakir miskin yang meminta-minta dan juga yang tidak meminta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka yang meyakini adanya hari pembalasan, yakni hari kiamat. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, dan mereka yang sangat takut dengan seksaan daripada Tuhan mereka. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya seksaan Tuhan itu tidak ada orang yang merasa aman daripadanya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang benar-benar menjaga kemaluannya, yakni menjaga aurat dan menjaga diri daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecualilah terhadap isteri mereka atau suami mereka ataupun hamba sahaya mereka, maka mereka tidak akan tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka sesiapa yang mempergunakannya selain daripada itu, itulah berarti mereka telah melampaui batas-batas halal kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang selalu menjaga amanah dan juga janji serta kewajipan terhadap Allah dan sesama manusia. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan mereka yang apabila memberikan kesaksian, mereka memberikan kesaksian dengan jujur dan juga adil. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka yang benar-benar menjaga waktu-waktu salat mereka. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu yakni yang memiliki sifat-sifat demikian akan berada di dalam syurga yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan yang berada sifat-sifat tersebut dalam diri mereka dan diri kami, ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam ayat yang ke-19 Allah menceritakan tentang bagaimana Allah jadikan watak dan sifat manusia. Ada satu watak yang pertama Allah sebut, manusia ini sifat dia halu'. Halu' ni tuan-tuan dari perkataan hala'a halu'an. Halu' ni apa maksud? Halu' ni maknanya dia cepat gelisah, cepat stres, dia kelang kabut, dia panik. Itu maksud halu'. Tuan-tuan, kalau orang Kedah kata kelang kabut, ya tuan-tuan, sifat dia cepat kelang kabut, cepat panik. Itu dia panggil halu'. Jadi ulama sebut halu' ni termasuklah sifat penakut, sifat suka mengecoh, sifat suka pengecut, kelang kabut, panik, keluh kesah, semua ni dipanggil halu'. Tuan-tuan, manusia ni tabiat dia ada watak-watak ni. Orang sekarang panggil stres, depres dan sebagainya. Sifat manusia ni dia mudah panik. Sebab tu kita kadang-kadang kita tengok kita ni, dengan sebab kepanikan kita, kita akan viral perkara-perkara yang palsu, fake news. Oh, dia kata sudah berlaku itu, berlaku ini. Tengok-tengok fake news kan. Sebab kita panik. Kita tak pernah menyiasat sumber berita. Kadang-kadang kita kelang kabut dan sebagainya. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, tabiat manusia ni, inilah tabiat dia. Idza massahu asyar, ya, kalau dia ditimpa dengan sesuatu perkara syar. Syar ni makna keburukan. Contohnya bala, macam sekarang COVID-19.
Tuan-tuan tengok, ada orang dia nak marah dengan jabatan agama. Ada orang nak marah dengan mufti. Ada orang nak marah Niloufar. Ada orang nak marah, pelik. Apa Datin apa penyanyi? Apa tuan-tuan? Saya pun tak ingat sangat nama penyanyi terbaru ni. Kan? Oh, orang tu buat majlis apa tuan-tuan? Buat tahnik anak dia kan. Allahu Akbar. Marah, seorang netizen beribu-ribu menyerang. Sebab apa? Dia panik. Dia tak tahu nak buat apa, dia marah. Dia marah, tuan-tuan kan. Dia marah. Orang YB bagi bantuan kepada orang, dia marah. Apa saya tak bagi bantuan kat aku? Apa pasal YB boleh jalan sana jalan, aku tak boleh? Oh, dia marah, tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan buka dalam Facebook, orang setengah stres. Kan? Tuan-tuan pamer ketupat pun dia maki, tuan-tuan. Jangan main. Kita pamer ketupat, kami tak boleh balik kampung tau. Kita buat ketupat kat sini je. Dia marah kita. Macam mana awak boleh meretah negeri? Dia ingat ketupat ni mesti meretah negeri, tuan-tuan. Daun palas yang meretah negeri, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni cerita orang halu'ah. Orang keluh kesah ni, tuan-tuan, ditimpa malapetaka, dia akan jadi, tuan-tuan, dikeluh kesah. Keluh kesah. Sebab tu dia mengadu. Sekarang ni orang mengadu kepada Facebook. Astaghfirullahalazim. Aku stres. Kan? Aku worrying. Kalau kerajaan tidak benarkan kami meretah negeri, jangan mimpi kami akan balik mengundi. Dia punya ayat dia cover, tuan-tuan. Allahu Akbar. Stres. Tu yang tulis tu kadang-kadang ustaz tu. Bukan tak ustaz, bukan baru nak start. Ustaz, tuan-tuan. Kalau tak bagi kami balik, kau jangan mimpi nak dapat undi daripada aku. Siapa tengok, astagfirullahaladzim. Saya tulis kepada satu orang sahabat, inni saim, sesungguhnya aku berpuasa. Ya ustaz, apa khabar ustaz? Dia pun jawab balik, alhamdulillah kan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia maki orang. Kenapa maki orang? Kenapa nak maki orang? Kenapa nak maki abang polis? Sebab itulah perangai manusia. Perangai manusia ni sifat dia mudah stres. Dia mudah, tuan-tuan, depres, tuan-tuan kan. Dia mudah. Sebab tu ada orang yang terjun bangunan. Ada saya baca Allahu Akbar, na'udzubillah. Dia ni, tuan-tuan, pergi cek COVID-19. Bila cek tu, tuan-tuan, bacaan pertama positif. Lepas tu nak ambil bacaan kedua, dia punya stres tu, nervous, dia terjun bangunan hospital. Mati. Bacaan yang kedua tu, dia duduk menunggu bacaan kedua tu. Keluar bacaan kedua, negatif, tuan-tuan kan. Dia dah mati kat bawah. Astagfirullah ni. Ada, tuan-tuan, bukan orang Malaysia lah. Sebab apa? Itulah perangai manusia, tuan-tuan kan. Astagfirullahaladzim. Dia takut mati kena COVID, dia mati terjun bangunan. Allahu Akbar, na'udzubillah. Ini perangai manusia. Kalau ditimpa malapetaka, tuan-tuan, ujian musibah, dia cepat stres, dia cepat gelabah, dia cepat mengadu sana, berkeluh kesah dan sebagainya. Suka mengadu, tuan-tuan. Salah satu sebab Facebook diwujudkan oleh puak-puak Yahudi, dia ada satu, dia panggil apa, tuan-tuan? Wall kan. Tuan-tuan perasan tak? Facebook ni kalau tuan-tuan komen Israel, dia akan blok, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab yang buat sistem ni semua ni Yahudi. Dia buat sistem daripada awal dah. Supaya kita ni kalau ada masalah mengadu dekat wall. Orang Yahudi ni perangai dia bukan di tikar sejadah mengadu. Tuan-tuan, dia mengadu dekat wall. Dia pergi dekat Masjidil Aqsa tu. Dia letak tangan dekat dinding. Dia akan mengadu. Kan? Dia macam orang Kristian. Dia mengadu dekat padri dia. Duduk dalam bilik gelap tu. Padri saya buat sekian-sekian. Padri kata bayar kat gereja sikit. Kan? Dan sebagainya. Dia mengadu dekat padri. Orang Yahudi dia mengadu dekat wall. Lepas tu dia buat wall. Ada Facebook pasal mana ada wall kat situ. Tapi dia buat wall. Kan tuan-tuan perasan tak? Kita pun tulis. Aku stres. Ni, aku rindu pada ibuku. Bila nak lepas tu? Dan sebagainya, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan lepaskan apa masalah ini mengadu pada orang. Kadang-kadang saya pelik, tuan-tuan. Orang bergaduh dengan bini, mengadu dalam Facebook. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, makan ketupat tak habis pun. Siapa nak makan ketupat aku ni? Stres juga, tuan-tuan. Hai, pelik sungguh. Ketupat tak, orang tak makan pun stres. Saya, tuan-tuan, orang rumah saya buat 3 kilo ketupat. 3 kilo, tuan-tuan, 2 hari habis licin, tuan-tuan kan. Siapa makan? Anak saya kan, tuan-tuan. Pagi-pagi kita pusing meja sekali. Pusing yang pertama kita tengok surut banyak mana. Tak surut tengah hari. Jangan masak nasi, kita habiskan ketupat ni dalam masa 2 hari. Apa masalahnya? Jangan maki orang kan. Ketupat ada, makanlah sepuas-puas hati kan. Allah, daging beli banyak. Saya kali ni, tuan-tuan, beli daging, ada jiran bagi kat saya, tuan-tuan kan, daging
rusa, daging rusa. Tuan-tuan kan, alhamdulillah tuan-tuan rezeki. Dalam PKP ni ada jiran bagi kan tuan-tuan daging rusa. Dah masuklah kali pertama tuan-tuan. Orang Sabah panggil payau ke lebih kurang kan. Kali pertama tuan-tuan rendang daripada daging rusa. Tuan-tuan kan, siapa nak makan? Lah anak kita makanlah. Jangan marah orang. Allahu akbar. Tuan-tuan, ada orang dia maki semua orang. Dia maki semua orang. Padahal dia baru lepas berpuasa. Kan? Jangan stres. Maka Allah sebut inilah perangai manusia. Tapi apabila Allah Ta'ala bagi dia kebaikan. Inilah perangai dia. Kalau dia dapat kebaikan. PKP ditarik balik. Tuan-tuan kan. Boleh meletak daerah balik. Dia balik tak tengok mak dia. Tak. Tuan-tuan. Dia tak balik pun. Kalau dia balik tengok mak kadang-kadang. Dia kan tengok mak. Dia tengok handphone juga. Tengok TV. Main game dan sebagainya. Tuan-tuan. Bukan semua. Ada seorang dua lah perangai macam ni. Tuan-tuan kan. Ada. Bila masjid ditutup. Dia maki habis. Inilah Jais. Inilah Nazir. Inilah gitu gini. Bila masjid buka balik. Dia ada tak muka dia? Adalah seorang dua. Banyak yang tak ada lah kan tuan-tuan. Kat Kuala Selangor tu ada 3 orang. Saya tengok perangai dia. Dia marah tu. Apalah AJK aja boleh datang. Kami tak datang. Padahal sebelum tutup itu dia tak datang pun. Ingat kita tak kenal lubang hidung dia tuan-tuan. Kau kenal lubang hidungmu. Walaupun sembunyi di sebalik topeng. Kena tak kau kenal lubang hidungmu. Allahu Akbar. Bila dibuka balik tuan-tuan. Patut syukurlah. Beramai-ramai datang ke masjid. Nah, patutnya syukur alhamdulillah kan. Habis itulah perangai manusia. Dia suka qadab, dia suka mengeluh. Kalau dapat keberuntungan, Allah kata perangai dia manu'ah. Manu' ni apa tuan-tuan? Manu' ni maknanya sangat kedekut. Asal perkataan dia mana'ah. Mana'ah ni dia cegah, tak nak keluar zakat, tak nak infak. Sekarang tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya sedih sangat tengok orang ni. Perangai dia, bila orang nak derma, dia akan timbul cerita yang menyebabkan orang tak jadi derma. Sekarang ni kita derma untuk Palestin. Hari ni orang Kedah, tuan-tuan, saya tengok tadi rekod. Orang Kedah semalam, daripada MB-nya sampai Esko-nya, sampailah rakyat Kedah, melancarkan kutipan dana dan derma untuk Palestin. Kedah dah catat 440,000 sumbangan, kan? Ada orang tulis, betul ke sampai dekat Palestin ni? Siapa nak bawa dengan kapal terbang pergi dan sebagainya. Dia tak derma tapi dia komplain tuan-tuan kan. Dia komplain. Dah macam-macam Allahu Akbar. Kena pula tuan-tuan. Kena pula ada orang-orang Palestin yang jadi tali barut pula. Tak sampai pun kat kami. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan kan. Derma tuan-tuan ni. Nazir declare kepada semua orang. Tak. Dia kata kutiap derma banyak ni. Mana pergi? Nazir declare di masjid di surau lah. Kita tengok ada semua orang dia komplain. Maaf Taufik kutiap derma mana pergi? Ni. Desa Coalfield ni banyak duit mana pergi? Kau tengoklah tile. Kau tengoklah ni orang yang datang nampak lah. Kan? Nampaklah kapek barunya. Nampaklah tuan-tuan bangunannya. Nampaklah. Orang yang tak datang dia kaki komplain. Dia asyik tanya. Dia tak datang tanya Nazir. Sebab tu yang tuan-tuan kalau kita tengok di Palestin tu, hospital orang Malaysia bina banyak dah. Peralatan hospital orang Malaysia bagi. Tuan-tuan kan? Orang Malaysia bagi. Tuan-tuan kan? Allahu Akbar. Pendidikan, makanan. Sebab tu sampai Perdana Menteri Palestin buat kenyataan akhbar. Terima kasih kepada orang Malaysia yang support kami dengan macam-macam makanan, dengan macam-macam perubatan dan sebagainya. Tuan-tuan orang sana, orang sini dia komplain. Mana. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Ini perangai manusia. Syukur tuan-tuan sedih tengok. Orang Malaysia, orang Melayu yang komplain tu. Sehingga orang tak berani nak bagi kan. Ada orang terencat. Ada 1-2 orang kawan-kawan Facebook yang saya buang semua dah. Unfriend, ni semua setan mereka tuan-tuan. Sebab apa? Dia ganggu orang. Dia tak derma, dia kacau orang tuan-tuan. Ini syaitan dari kalangan manusia tuan-tuan kan. Kalau tuan-tuan tengok unfriend je, mengarut je orang ni kan. Ni nak tikai, mengarut sungguh tuan-tuan. Dia friend dengan ustaz, bukan dia nak ikut ustaz, dia nak kacau orang lain tuan-tuan kan. Kita kalau tak boleh derma banyak, derma sikit, jangan kacau orang. Nak bagi derma kan. Orang mula dia kata NGO ni mula timbul cerita. NGO ni dia kata ambil ni. Astagfirullahalazim. Semua itu tuduhan secara ramai. Macam baru ni lembaga zakat Selangor kena serang. Lembaga zakat diserang. Sehingga menyebabkan ada orang teragak-agak nak bagi zakat ke tidak ni ustaz. Allahu Akbar. Sungguh tuan-tuan. Dia kata ada asnaf
Yang tak dibantu. Padahal siasatan mendapati asnah ni dah 80 tahun dah terima bantuan daripada lembaga zakat. Rumah dia dibayar oleh lembaga zakat. Tapi sekarang ni serangan terancang, tuan-tuan. Dia tak nak bayar zakat, tapi dia menyerang lembaga zakat. Dia tak nak bagi derma, dia menyerang, tuan-tuan. Mahat taufik dan sebagainya. Ini Palestin. Allahu Akbar. Ini perangai manusia. Ini dia panggil manu'ah. Bila dia dapat kesenangan, dia tak bagi wakaf, sedekah, infak dan sebagainya. Jadi Allah sebut siapa yang terkecuali. Ini manusia. Secara umumnya, manusia ni ramai yang watak macam ni. Kalau tuan-tuan jumpa, jangan pelik. Allah dah declare dalam Quran. Inilah watak manusia. Ramai. Tuan-tuan jumpa orang desa Kolfil pun ada watak ni. Orang Shah Alam pun ada watak ni. Ya ke dia kata dia orang ni? Ya ke Ma'at Tafin ni? Ya ke? Ya ke? Kita pun baca ayat ni. Nasib baiklah Allah Ta'ala dah bagi tahu perangai kau dalam Quran. Kan? Ada Allah sebut tentang aku lah kan? Ada. Perangai macam kau ni banyak. Cuma Allah tak sebut nama je. Allah sebut perangai ada dalam Quran ni. Perangai kau ni, kalau susah, baru kau panik. Kau kata, Ya Allah, kenapalah aku sakit? Ya Allah. Tapi bila kau senang, ni lah perangai kau ni. Kan? Jumpa anak yatim, buat-buat demam. Anak yatim, tak boleh pegang duit banyak-banyak. Tuan-tuan, inilah perangai kau ni. Ya Allah sebut dalam Quran. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Baik, siapa yang terkecuali, yang selamat dari perangai ni? Stres, selamat dari bakhil kikir, tuan-tuan. Selamat dari sombong bongkok ni. Allah kata, illal musallina alladhina hum ala salatihim daimun. Tuan-tuan, ada juga pokok ajaran sesat. Dia baca ayat Quran betul dah, tapi tafsir sendiri. Solat daim. Tuan-tuan pernah dengar tak orang solat daim? Ada kawan saya, tuan-tuan, dia cerita. Dia ni pegawai penyiasat, research, tuan-tuan, di satu jabatan agama. Dia kata, kami duk siasat ajaran sesat ni. Dia kata satu hari, dia kata, Allah nak tunjuk, kami sewa bas. Bas tu, singgah lawatan. Ni kawan ni kerja pejabat agama, cerita dia dalam bah tu, kami singgah sampai dekat Masjid Gua Musang. Kan? Masjid Gua Musang. Singgah nak solat subuh. Dia pun ajak driver bah, jom abang, kita solat subuh sama-sama sini. Dia kata, ustaz pergi lah solat. Dia kata, saya solat daim. Solat daim? Macam mana solat daim? Solat daim ni maknanya sentiasa solat di dalam hati. Macam ustaz ni, masuk waktu baru solat. Ni syirik ni, solat kerana waktu. Saya solat daim. Sentiasa solat dalam hati. Maknanya saya jalan mana-mana kira solat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini golongan ajaran sesat ni. Dia tak sembahyang, tapi dia kira dia sembahyang, sentiasa sembahyang. Ustaz ni solat ni kira syirik ni. Saja aku solat kerana subuh. Bukan kerana Allah. Saya kerana Allah. Ustaz tu kata, dia bagi tahu kat saya, dia kata, aku duk cari rata dah, jumpa atas bas, bawa aku pula. Dia cakap, astagfirullahalazim. Dia tak tahulah dia betul ikut aja sesat ke, memang dia memang kaki malas sembahyang, wallahu a'lam. Ada, tuan-tuan. Maksud solat daim ni maknanya orang yang sentiasa menjaga solat. Jangan Ramadan je solat. Masuk bulan Syawal dah tak datang masjid dah. Kita kadang-kadang masuk bulan Ramadan ni, hebatnya orang kita, masuknya waktu semua orang tahu. Cuba tanya budak-budak ni, Dek, maghrib masuk ke berapa? Tak tahu ke? 7.23. Cuba tanya sekarang ni, Dek, maghrib masuk ke berapa? Tak tahulah ustaz, saya tak puasa sekarang ni. Tuan-tuan, astagfirullahalazim. Solat daim ni solat dalam semua keadaan. Maknanya sakit pun, Nabi kata, kalau kita sakit pun kita solat. Nabi kata, kalau sekiranya kita sakit, kalau tak mampu nak berdiri, ya, Nabi kata, hendaklah kamu solat duduk. Kalau tak boleh duduk, hendaklah berbaring. Kan? Kalau mati apa macam? Kalau mati baru tak solat, disolatkan. Kita selagi mana ada akal, tak boleh berfikir, maka kita kena solat. Jaga solat. Inilah dipanggil solat daimun. Orang yang sentiasa solat. Dia orang tekun melakukan solat. Dia tahu maksud solat yang sebenarnya. InsyaAllah orang ni, tuan-tuan, kalau dia jaga solat betul, ada problem, dia solat, maka insyaAllah dia tidak akan kena penyakit stres dan keluh kesah ini. Tuan-tuan, ya, stres-stres ni sebab apa? Sebab manusia renggang dengan Allah. Allah sebut, wasta'inu bis sabri was salah.
Ya, kalau kita ada problem masalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan dengan solat. Ambil wudu. Kita ada masalah dengan bini. Ada satu kes tuan-tuan, Nabi tunjuk contoh dengan kita. Satu hari Nabi SAW, tuan-tuan, adalah masalah dengan isterinya Aisyah. Kecil je masalah dia. Masalah dia bermula dengan Sayyidatuna Aisyah cemburu. Nabi ni tuan-tuan, layan adik ipar Nabi, adik kepada Khadijah binti Khuwailid. Adik dia laki-laki, tapi datang rumah Rasulullah. Dia datang, Nabi ni tengok adik ipar dia datang, muka Nabi berseri-seri kan. Nabi layan elok, bagi minum apa semua. Orang perempuan ni dia cemburu tuan-tuan. Dia cemburu. Maka Sayyidatuna Aisyah ini, lepas adik ipar Nabi ni balik, dia pun tanya Rasulullah, sindir. Dia tanya kan. Dia kata, ya Rasulullah, mana lebih baik, rumput muda ke rumput tua yang sudah dimakan kambing? Tuan-tuan kan. Dia ayat perli. Kalau kita tak faham, tapi ayat dia rumput muda dialah anak dara. Rumput tua maknanya janda yang sudah tua dimakan kambing. Allahu Akbar. Nabi dengar ayat ni tuan-tuan, Nabi marah. Nabi kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tak pernah bagi kepada aku satu isteri yang lebih baik daripada Khadijah. Amanat bi iz kafara biyana. Dia beriman ketika orang ramai semua kafir, dia orang pertama beriman. Anfaqat lima laha iz harrama niyana. Dia belanja semua harta dia untuk perjuangan aku, tolong orang susah, fuqara, masakin, waktu orang sekat tak bantu aku. Kemudian dia lahirkan anak-anak untuk aku. Lepas tu tuan-tuan, Nabi agak kuat suara Nabi ni. Apa Nabi buat? Nabi pun tinggalkan Aisyah. Nabi pergi ke dalam Masjid Nabawi. Terkejut. Aisyah tak pernah kena marah. Hari tu dia panik, terkejut. Dia tengok. Dia pun follow Nabi, tuan-tuan. Dia follow Nabi. Nak pergi ke mana? Kalau tuan-tuan, kalau marah bini atau dia marah bini tahu dah. Nak follow, tak payah follow lah. Mesti pergi ke kedai mamak, tuan-tuan. Di situ nak buat aduan kepada rakan-rakan senasib yang kena marah dengan bini belaka, tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Orang laki-laki gitu kan. Ada setengah orang, tuan-tuan. Dia kalau kena marah dengan bini atau gaduh dengan bini, dia ambil pancing kan. Dia pergi pancing, tengok muka banyak tu. Maksudnya, itu baru gaduh dengan bini tu, tuan-tuan. Duduk sehari kat situ, tuan-tuan kan. Macam-macam cara lah orang release tension. Nabi, tuan-tuan, dia ambil, tuan-tuan, serban dia. Dia keluar daripada rumah, terus pergi ke masjid. Dan Nabi solat 2 rakaat. Nabi doa. Aisyah follow. Dia tengok Nabi lah buat apa ni? Nabi doa, ya Allah, bagilah hidayah kepada isteriku Aisyah. Tuan-tuan, Aisyah punya malu ni, dia masuk, dia peluk Nabi daripada belakang. Dia kata, ya Rasulullah, maafkan saya cemburu tadi. Nabi pun jawab, Aisyah, maafkan abang yang cepat marah. Allahu Akbar, hebat kan tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak gaduh dengan bini ambil wudu, pergi solat? Ada? Mana ada? Ambil serban? Ada Ustaz ambil serban? Saya ambil serban, saya ikat leher bini saya kan. Allahu Akbar. Ada ke ambil topi keledar gaduh? Astagfirullahaladzim. Apa problem tuan-tuan? Ambil wudu. Salat. InsyaAllah bila kita mengadu kepada Allah dengan khusyuk tenang, Allah riliskan tension kita. Lepas tu tuan-tuan, salat ni kena daim. Apa makna daim? Berterusan. Jangan salat ajak kejap-kejap salat, kejap tak salat. Jangan salat fardu pun kejap ada, kejap tak ada. Lepas tu Nabi pesan dekat kita, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan dawama alaihi. Ya, ini tuan-tuan disebut oleh para sahabat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia kata sebaik-baik amal adalah yang disukai oleh Allah ni, sebaik amal adwamuha, amalan yang berterusan. Kita puasa bulan Ramadan, masuk bulan Syawal ni, tuan-tuan nak kira amal yang puasa berterusan, puasalah 6 hari dalam bulan Syawal ni, dia anggap berterusan sampai hujung tahun. Kita baca Quran, bulan Ramadan dah khatam, bulan Syawal jangan pula kita tak baca Quran, berterusan. Tuan-tuan kan, kita bersedekah, jangan kita berhenti bersedekah bulan Syawal. Kita ni tuan-tuan hadir ke masjid, jangan stop, berterusan. Walaupun kita buat amal tak banyak, kita bulan Ramadan pun 8 rakaat saja. Tak boleh ke tuan-tuan kita terus daripada bulan Syawal ni kita jaga betul-betul solat sunat witir kita.
Tahajud kita, bangun pagi-pagi pukul 5 jam, jangan ubah. Sekarang ramai dah ubah jam dah. Dulu dia kunci jam 4.30, sekarang 6.30 tuan-tuan dia kunci jam. Dah ubah dah tuan-tuan. Jangan ubah. Kita dah boleh bangun Ramadan. Kenapa tak boleh bangun sekarang tahajud ni? Kenapa pula masuk bulan Syawal, subuhnya dah tukar daripada tahajud kepada terkejut-terkejut je tuan-tuan. Dah tukar tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW bila melakukan sesuatu amalan, dawama alaih. Apa makna dawama? Maknanya Nabi tekun, tetap. Nabi tak pernah miss tuan-tuan solat tahajud dia. Nabi baca Quran berterusan. Nabi bersedekah berterusan. Buat baik berterusan. Kita orang Melayu banyak dia panggil hangat-hangat cik ayam. Oh, bulan Ramadan khatam, cerita kat orang hari ni alhamdulillah ana khatam Quran lah tuan-tuan kan. Oh, masuk Facebook, masuk bulan ni Quran naik balik. Dah simpan dah di tempat yang paling mulia. Bila nak turun? Bulan Ramadan akan datang. Atau dia mati dulu tuan-tuan. Quran turun balik. Tuan-tuan, kena muwazabah. Ataupun, tuan-tuan, dia panggil istiqamah di atas amalan. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW bila buat satu amal, Nabi buat dengan tetap. Tuan-tuan. Dan kemudian lagi, dalam ayat tadi, orang yang tidak stres ni orang macam mana? Iaitu orang yang ada watak yang seterusnya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, orang yang suka mengeluarkan zakat dan bersedekah. Tuan-tuan, nak bagi hilang stres tuan-tuan, nak bagi hilang masalah dalam hati serabut, tuan-tuan bersedekah. Bersedekah ni kita akan hilang perasaan tamak, halaba dan sebagainya. Kenapa kita tamak sangat? Sebab kita kedekut. Tuan-tuan kan, ini harta anak yang punya, tuan-tuan. Duk kira nak ambil. Sebab tu manusia ni tak habis-habis dengan berebut, bergaduh sebab dia tidak memberi. Tuan-tuan try, kita bagi. Lagi banyak kita bagi, lagi Allah hilangkan keluh kesah daripada hati. Buat tengok orang-orang yang suka memberi. Hidup dia tenang je. Bini dia pun tak memberontak. Anak-anak pun tak bergaduh, makan relax je. Saya jumpa ramai dah orang yang suka infak ni tuan-tuan. Ketenangan hidup dia, Masya Allah. Ramai orang tamak, walaupun kaya raya, bini dia memberontak, anak dia memberontak, tak damai dalam rumah. Try lah tuan-tuan, Insya Allah. Tuan-tuan sini kira amal damai ni sebab tuan-tuan pun termasuk golongan suka infak. Alhamdulillah. Infak tuan-tuan. Kita tengok sekarang ni tabung Palestin. Bagi kepada tabung Palestin. Kita jumpa orang yang miskin susah, datang minta, bagilah tuan-tuan. Jangan kita siasat. Saya daripada Bukit Aman, saya nak siasat awak. Rumah kat mana tuan-tuan tak payahlah. Kecuali tuan-tuan rajin sangat, pergilah kan. Nak bagi impak berterusan. Ada orang miskin ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia datang jumpa kita tu, Allah yang temukan dia dengan kita. Allah yang temukan supaya kita dapat pahala kan. Ada setengah orang dia siasat dahsyat tu tuan-tuan. Duk mana pasport nombor berapa, mak bapak nama apa, nak ambil RM1 pergi main jauh-jauh. Astagfirullahalazim. Siasat bukan main lagi, derma RM1 je. Dah terbukti dah orang ni pakai miskin. Tapi kalau tuan-tuan rajin siasat untuk support tambahan, silakan. Tuan-tuan kan. Baik. Jadi Allah Taala sebut dia memberikan, disisihkan sebahagian harta kekayaan untuk siapa? Fakir miskin lisail. Sail ni makna orang datang minta. Ada orang pakai miskin minta tolong kan. Tapi sekarang zaman scammer ni kacau kat kita tuan-tuan ya. Dalam scammer kami ustaz ni setiap kali buat live mesti ada orang yang lepas tu dia akan ikut, ustaz bantulah saya. Kita pun nak siasat tak tahu. Saya pun kadang-kadang buka balik Facebook dia orang kan. Tengok yang ada tak ada maklumat tuan-tuan. Dia kadang-kadang dia buat macam Facebook dia tu bukan Facebook yang betul lah kan. Dia buat tu kita tengok gambar pun tak ada, dia buat gambar beruang koala je. Kita cari kan. Tapi tiap-tiap kali ustaz mana buat live dia akan tulis itu. Dia kata bantulah saya kan. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Jadi kita hati-hatilah juga, jangan kita ni bagi sembarangan. Sekarang scammer pun banyak tuan-tuan kan. Baik. Jadi ada orang yang mahrum. Orang Arab ni kalau sebut mahrum ni maksudnya orang yang tidak bernasib baik. Tapi dia tak minta. Kadang-kadang orang ni dia kena ditimpa sakit, dibuang kerja dan sebagainya. Kita bantulah tuan-tuan. Cakap mana kita boleh. InsyaAllah dengan bantu orang, jiwa kita akan jadi tentera. InsyaAllah. Lagi tuan-tuan, orang yang mana orang yang tidak stres ni, Allah sebut walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang yang yakin dengan hari akhirat. Yaumiddin, hari pembalasan. Sebab tu kita buat baik. Kenapa kita yakin dengan hari pembalasan?
Kita yakin akhirat besok kita akan dibalas oleh Allah. Lepas tu kita tuan-tuan tidak mengharapkan puji-pujian di atas kebaikan. Dan kita ni seronok buat baik. Kenapa kita seronok buat baik? Sebab kita yakin dengan hari pembalasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa buat amal kebaikan walaupun hanya seberat zarah, dia akan tengok balasan di sisi Allah. Tuan-tuan datang awal. Tuan-tuan tolong pergi flash. Tuan-tuan sapu siapa. Tuan-tuan memang orang tak pernah puji. Tapi tuan-tuan tahu, aku buat ni aku yang dapat pahala. Tuan-tuan tengok tabung majlis surah, tuan-tuan masuk. Tuan-tuan tahu, Allah kira, Allah ambil kira. Lepas tu kita seronok buat baik, tuan-tuan. Orang Islam ni, dia suka buat baik. Dia buat baik, tuan-tuan, walaupun tidak dipuji orang. Sebab dia yakin dengan hari akhirat. Lagi, tuan-tuan, mereka yang tidak stres tadi, yang dekat dengan Allah, walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Yakni orang-orang yang sungguh-sungguh yakin dengan hari pembalasan hari akhirat ini. Allahu Akbar. Mereka sangat takut pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, siksaan Allah. Orang takut siksa Allah ni tuan-tuan, dia akan jadi orang yang sangat berhati-hati dalam tindak tanduk mereka kerana takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak jadi orang yang gelojok, orang yang jahat dan sebagainya. Tamak hilang bila kita mula berfikir tentang akhirat. Seksa Allah, kalau aku makan riba ni, oh apa jadi ke aku akhirat. Kalau aku makan harta anak yatim ni, apa jadi dengan aku dengan akhirat. Fikir akhirat, insya-Allah jadi baiklah kita. Kita dendam, kita dengki khianat, kita suka mengata orang mengeji sebab kita tak fikir akhirat. Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan tengok dalam Facebook dan sebagainya, orang maki hamun orang tu orang ni sebab apa? Banyak disebabkan dia tak fikir dosa pahala. Sekarang ni kita tengoklah bulan Ramadan baru ni main cincau-cincau je. Siapa heran, mula-mula saya tak faham, pergi kedai beli cincau, kawan ni buat patut pergi kedai beli cincau, kau sambunglah sendiri. Saya kata apa benda dia, semua pantun pergi kedai beli cincau. Rupanya dia nak maki, tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Dia nak maki. Dia nak maki menteri tu, dia nak maki menteri ni, dia nak maki apa pejabat agama. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni astagfirullahalazim. Tuan-tuan kena jaga. Kemudian Allah sebut lagi, orang yang tidak halu'a ini, orang yang tidak stres ni lagi, orang yang sifat manusia yang baik siapa? Iaitu orang yang benar-benar menjaga kemaluan mereka. Furush, asal makna furush ni kemaluan. Maksudnya ulama sebut, iaitulah mereka ini benar-benar menjaga maruah diri dan kehormatannya. Itu maksud dia. Dia tak buka aurat, dia tidak bercampur gaul dengan bebas dan sebagainya sebab dia tahu ada maruah diri yang dia perlu jaga. Lagi, kemudian Allah sebut lagi tuan-tuan, Allahu Akbar, dalam ayat ini, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali dia jaga tuan-tuan, dia lepaskan syahwat dia kepada isteri mereka. Atau zaman dulu ada isteri dan juga hamba sahaya. Sekarang tak ada dah ya tuan-tuan. Zaman sekarang kepada isteri. Tuan-tuan, ada orang iswan saja, tak ada isteri. Syukurlah tuan-tuan, ada iswan pun ya. Ada orang istu, ada orang isteri. Syukurlah, jangan dengki-dengki. Yang berani silakan isteri. Kita penakut iswan cukuplah tuan-tuan kan. Jadi itu pun syukur tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak cakap terima kasih, sayang, terima kasih kerana tolong abang jaga syahwat abang? Saidina Umar Al-Khattab ada cerita. Orang ni dia nak minta tip macam mana nak kontrol bini. Macam mana? Dia kata orang paling garang adalah Saidina Umar. Mesti bini dia takut kat dia ni. Kan? Dia pun pergi rumah Saidina Umar. Sebab kawan ni bini suka beletih. Tak tahan dia dengan letiran isteri. Dia pergi rumah Saidina Umar. Sampai-sampai tengok Saidina Umar duduk di luar ni. Tengah duduk sapu sampah. Oi, dia pun kena sapu sampah juga. Kan dia dengar bini Saidina Umar duduk bunyi dalam rumah. Popek-popek ada bunyi apa tak tahulah kan. Dia kata sama dengan aku juga. Dia kata kena sapu sampah. Kan? Saidina Umar tengok dia, sini. Saidina Umar ni tuan-tuan, ini orang wali-wali, ini orang sahabat Nabi yang dekat dengan Allah. Dia tengok orang pun dia ada kasyaf dia. Dia panggil, aku tahu kamu datang ni nak minta sesuatu ni. Tapi kamu jangan salah sangka dengan aku. Jangan salah sangka dengan aku. Ni aku sapu sampah apa semua ni. Dan aku biarkan isteri aku bercakap ni. Kamu tahu apa sebab? Saidina Umar boleh terus dah tu kan. Kawan ni katalah hati ni. Saidina Umar macam aku gak takut bini.
Dia kata, tak. Aku nak bagi tahu kepada kamu bahawa aku biarkan isteri aku ni berkata-kata dalam rumah luar perasaan selagi tidak benda haram, kerana jasanya terhadap aku sangat besar. Kawan dia kata, apa jasa bini kau? Jasa isteri aku, dia selamatkan aku daripada azab neraka. Macam mana bini selamat? Aku ada nafsu syahwat. Bila aku bernafsu, isteri akulah yang tolong hilangkan nafsu aku itu. Maka aku jadi, hati aku terpelihara dan nafsu aku ni terpelihara, aku tak buat maksiat. Itulah jasa isteri aku yang sangat besar. Takkanlah bini aku yang sangat besar jasa melahirkan anak aku, kemudian khidmat untuk aku dalam ni, nak cakap sikit pun tak boleh. Orang perempuan ni diamlah. Tak. Bini kita, dia nak release tension, dia kena belatih. Siapalah makan ni bersiapa? Kita dengan dia lah rumah tu. Siapa lagi? Kita terasa hati kita. Amboi orang tua ni. Kadang bini kita, tuan-tuan, dia kontrol kita kat rumah. Abang, kopi satu kali je, jangan 2 kali. Yelah. Sebab tu kita suka minum kedai kopi, tuan-tuan. Kedai mamak tak pernah kontrol. Dia tarik 4 pun jalan okey, tuan-tuan. Kalau kat rumah, tuan-tuan tak boleh kan. Sungguh. Bini siapa pun macam tu lah kan, tuan-tuan. Yang dia tarik tu. Tadi kan apa dah minum? Tadi kan sekali cukup. Yelah minum air kosong lah, tuan-tuan. Hati kita bengkak je, tuan-tuan kan. Jangan bini sayang. Bini tak nak suami kecil manis, tuan-tuan kan. Jadi jangan marah bini kita. Sebab dia bila boleh bercakap, release tension dia. Baik, tuan-tuan, ujung-ujung ya. Kemudian Allah sebut antara lain, mereka jaga amanah. Mereka saksi yang tidak palsu dan mereka menjaga solat. Apa maksud yuhafizun? Yuhafizun ni benar-benar menjaga waktu solat. Beza dengan daimun tadi, sentiasa jaga solat, dia tak pernah tinggal solat. Yuhafizun di sini mereka masuk waktu solat. Orang yang tak stres ni, tuan-tuan, orang yang sentiasa masuk waktu, terus pergi ambil wuduk solat. Jangan tangguh-tangguh solat. Sifat munafik, mereka suka tangguhkan solat. Solat tapi hujung waktu. Sebab itulah bila masalah mereka cepat stres, mereka renggang dengan Allah. Tuan-tuan, kita nak dapat syurga, nak dapat bahagia dunia akhirat, kita kena jaga solat kita. Masuk waktu cepat-cepat. Azan dalam rumah kita. Tuan-tuan yang tak boleh datang ke masjid surau, jangan banyak komplain. Hidupkan suasana masjid surau dalam rumah. Suruh anak azan, ayah jadi imam. Tukarlah kadang ayah azan, anak jadi imam. Tuan-tuan, apa guna kita jadi jantan sampai jadi imam isteri pun tak mampu, tuan-tuan. Ayang qari'ah, ayang jadi imam. Tak boleh, tuan-tuan. Ya, kita ni suami. Walaupun kita ni tak sedap, kita tetap jadi ketua keluarga. Jadi, tuan-tuan, kita berhenti sekadar tu insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Nabi sebut, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka akan masuk dalam syurga yang penuh dengan kemuliaan, kebahagiaan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddi' syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma dammir yahuda wan nasara. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mujahidat fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza wa dammir yahuda tadmira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.